My Quran Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mufas. فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu pada hari ini. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu selepas kita sudah pun mengulang kaji halaman ataupun 10 juzuk pada beberapa minggu yang lepas, dan hari ini adalah hari Jumaat, hari yang bertuah untuk kita memulakan pengajian kita ataupun semakan kita kepada juzuk demi juzuk di dalam Al-Quran, juz demi juz dalam Al-Quran. Pada hari ini kita akan bersama ya pada juz yang pertama, pada juz kedua pada hari esok dan seterusnya. Yang kita doakan pada 1 Ramadan kita sudah pun sampai kepada juz yang kelima, dan lebih daripada itu pada 27 Ramadan bersama Ustaz Tirmizi. Ustaz, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz ya. Kita dah berada pada slot untuk kita berbincang satu juzuk demi satu juzuk Ustaz. Sangat teruja Ustaz. Sangat Ya, teruja rasanya untuk memulakan juzuk pertama, Ya. kerana itulah Al-Quran, sifatnya yang berulang-ulang bertuah datang Ramadan, kita mula daripada awal balik. Awal balik semula ya. Mungkin Ustaz ada perkongsian macam mana nak khatam bersama-sama dengan kita. Ya, itu yang kita akan cuba sama-sama Ustaz ya dalam program My Quran Time setiap hari pada jam 12 ini. Kita akan melihat secara ringkas daripada setiap juz yang ada. Kita akan baca sedikit daripada 4 halaman, kemudian 4 halaman, 4 halaman, 4 halaman, 4 halaman, 20 halaman ya pada ayat pilihan, dan kita akan tadabburkan sedikit apakah kandungan bagi 4 halaman tersebut, dan apakah yang dicadangkan pada tuan-tuan yang berada di rumah, pada adik-adik yang mungkin ada di rumah ataupun dah berazam pada tahun ini, kalau boleh saya paling kurang nak khatam Al-Quran pada hari ini. Apakah yang dicadangkan ialah kalau ada 20 halaman tersebut kita boleh bahagikan kepada 5 waktu solat. Ya, itu cadangan, boleh saja dibaca terus menerus. Tetapi kalau katakan pada waktu, contohnya selepas habis tengah hari mengikuti My Quran Time, contohnya selepas Zuhur 4 muka surat
ya, kemudian asar, kemudian maghrib 4 lagi, kemudian isyak. Ataupun kalau tuan-tuan ingin memulakan, mula daripada subuh, ya, mula daripada subuh 4 muka surat, belajar sedikit, baca 4 muka surat, kemudian Quran time, lepas zuhur sambung lagi, kita sudah pun memahami serba sedikit daripada kandungan daripada Al-Quran. Moga-moga kali ini Ramadan, ya, Ramadan ini, jika inilah Ramadan terakhir bagi kita, kita menghatamkan Al-Quran. Jika Ramadan ini kali terakhir, Ramadan ini Qurannya kita fahami sehingga juz yang ke-30, dan inilah yang dicadangkan pada tuan-tuan, dan insya-Allah kita akan bersama pada hari ini untuk sama-sama kita melihat serba sedikit daripada apa kandungan daripada 5 halaman yang terawal. Jadi halaman pertama sudah pun kita lihat sebentar tadi. Ustaz Tirmizi membacakan suratul Fatihah, ya, menjadi induk kepada Al-Quran, dan kemudian diikuti dengan surah yang kedua, surah Makkiyah, surah yang mempunyai 286 ayat. Dan kali ini kita sudah pun mendengar sebentar tadi alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Kita mengulang balik bahawa ya Allah, aku tidak tahu, engkau yang maha tahu. Alif lam mim, Imam Fakhrul Razi menyatakan jika kita ada sikap yang betul kepada Allah, ya, kita minta hidayah daripada Al-Fatihah ini tadi berulang pada setiap hari. Tetapi sebelum Allah menyatakan pada ayat yang kedua, ayat pertama itu menjelaskan kepada kita sikap saya. Ya Allah, saya ni tak tahu, itu sebabnya saya kurang bersabar. Saya tak tahu menyebabkan saya kurang bersyukur. Saya tak tahu menyebabkan saya ini kurang penyayang. Tak tahu menyebabkan saya ini kurang pemurah. Dan bagaimanakah untuk membina balik, ya, ilmu-ilmu apa yang perlu kita garap, perlu kita faham. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, iaitu kitab ini menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Dan ayat 1 hingga 5 ini menjelaskan tentang sifat orang yang hatinya hidup, Ustaz, ya, iaitu ayat 1 hingga ayat 5 berbanding hati yang mati ataupun hati yang tidak terkesan dengan peringatan daripada Allah, ayat 6 dan ayat 7. Itu ciri orang-orang yang kufur kepada Allah, walaupun Nabi sudah ingatkan daripada Mekah itu 13 tahun, ya, tapi tetap juga tidak diberi endah oleh orang-orang begini. Dah banyak kali ingat tapi masih degil, tak memberi kesan peringatan itu ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-20 ini menjelaskan tentang sifat orang-orang yang munafik ataupun yang ada penyakit dalam hatinya, sehingga kan Allah bawakan beberapa perumpamaan dalam ayat yang ke-18, ayat 19, 20. Jadi tuan-tuan kalau baca nanti ataupun tuan-tuan sudah baca, tuan-tuan dah tahu dah, oh saya tak nak jadi orang yang hati sakit, Ustaz, ya, ataupun hati yang mati, tetapi mahu jadi orang yang hatinya hidup, dengan 5 ayat panduan daripada surah Al-Baqarah. Dan diikuti kemudian Allah menjelaskan kepada semua manusia pada ayat 21, wahai manusia, beribadahlah kepada Tuhan yang menciptakanmu dan juga orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Takwa ini maksudnya kita nak minta Allah jaga kita daripada masalah demi masalah. Ya, tattaqun itu juga yang kita akan target capai pada bulan Ramadan, la'allakum tattaqun. Lebih kurang sama, ya, tetapi ini untuk seluruh manusia berbanding dengan ayat 183 berkaitan dengan orang yang sudah beriman, dia dah bersedia dah untuk dia berpuasa untuk terus membina jiwa takwa dalam dirinya. Dan Allah menceritakan tentang Al-Quran pada ayat yang ke-23 dan ganjaran bagi orang yang beriman dengan Al-Quran ini pada ayat yang ke-25. Apa dapatnya? Pada ayat 25 Allah nyatakan kullama ruziqu minha, ya, diberikan rezeki buah-buahan yang pernah dia rasa lebih kurang macam ada di dunia, tetapi seperti sama, tetapi rasanya makin lama makin sedap. Ya, kemudian apa lagi? Tidak sakit perut contohnya, makin enak. Itu adalah ganjaran kepada siapa? Kepada mereka yang beriman dan beramal soleh, menjadi orang yang hatinya hidup. Seperti ayat 1 hingga 5. Allah membawakan perumpamaan demi perumpamaan, ya, dan juga mengingatkan tentang janji pada halaman 5 ini, dan di hujung itu sekali lagi Allah menyatakan huwallazi khalaqalakum, Allah menjadikan apa yang di atas muka bumi ini adalah untuk apa? Untuk kamu, ya, untuk kita sama-sama manfaatkannya untuk apa? Untuk satu tugas besar.
Tugas itulah yang kita nak baca daripada halaman nombor 6, iaitu ayat 30 dan ayat 31 Ustaz ya. Jadi 5 halaman tuan-tuan baca waktu subuh contohnya, okey, stop sekejap. Zuhur mungkinlah ya satu waktu solat itu sambung pula 6 hingga halaman 9 kalau kita bagi 4 muka surat, tapi kita nak tengok apa kandungan halaman 6 hingga 9. Kita mulakan dengan bacaan ayat 30 dan 31 bersama Ustaz Tirmizi. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Tan Fazrul. Penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasihi dan muliakan, alhamdulillah kita mulakan bacaan kita pada juzuk pertama dan dengan pada hari yang Sayyidul Ayyam, pada hari Jumaat, sebaik-baik hari pula. Kita pilih pada hari ini untuk permulaan dan kita lebih kurang 3-4 hari lagi akan masuk ke Ramadan. Kalau perhitungan ahlul hisab, ahlul falak semua, insya-Allah kita akan mula masuk Ramadan pada hari Isnin malam ataupun hari Selasa. Dan inilah adab yang begitu tinggi sekali apabila kita masuk Ramadan, kita hendaklah bergembira. Kerana Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, itulah kaitan rapat Ramadan, Al-Quran yang tersimpul mati yang menandakan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai petunjuk kita semua. Baik, kita nak baca 2 ayat dahulu daripada muka surat yang ke-6 ini, ayat yang ke-30 dan 31. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 30 hingga 31 daripada halaman 6 surah Al-Baqarah untuk kita memulakan ya bagaimana kisah Allah membawa wa'id. Allah meminta kita untuk flashback ya, ingat kembali pada satu sejarah penting. Apakah sejarah penting yang diingatkan di sini? Iaitu tentang penciptaan Nabi Adam sebagai seorang khalifah. Ya, di mana pada waktu ini malaikat bertanya, adakah kamu nak jadikan mereka yang akan menumpahkan darah, membuat kerosakan, padahal kami ini bertasbih, kami ini bertahmid, kami ini mensucikanmu ya Allah. Allah menjawab, aku mengetahui, Allah mengetahui, kamu tidak mengetahui. Apakah rahsia di sebalik perkara tersebut? Jadi pada halaman yang ke-6 ini Allah memberitahu rahsia bagi orang-orang yang boleh menjadi khalifah, iaitu sejarah Nabi Adam ini yang pertama boleh belajar dan mengajar ya, belajar dan mengajar. Dan yang keduanya, Nabi Adam ini melalui ujian ya, ujian tetapi gagal dalam ujian tersebut, iaitu apabila jangan dekati kepada pohon ya, jangan dekati pada pohon, satu pohon pada ayat yang ke-35. Tetapi pada waktu itu apa yang dibuat oleh syaitan fa'azallahuma pada ayat yang ke-36 ya, syaitan ini menggoda ataupun meniupkan rasa untuk mendekati pohon tersebut, maka akhirnya mereka berdua terkeluar, Nabi Adam dan Hawa terkeluar daripada syurga. Dan inilah yang berlaku selepas dah tersilap itu, rahsia ketiga ya, belajar mengajar yang pertama, yang kedua ialah
ujian tapi gagal. Yang ketiga, fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaih. Mereka Nabi Adam itu mendapat kalimah taubat, ya, ilham untuk bertaubat yang Allah bawakan, dan taubat itulah yang menyebabkan Nabi Adam, Hawa itu disayangi, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada halaman yang ketujuh, Allah nyatakan kamu semua pergi, ya, tetapi bagaimana ingin selamat, tidak sedih, tidak akan bimbang kalau ada di atas muka bumi ini, dengan mengikut kepada hudai, ya, ataupun huda, iaitu hidayah daripada Allah SWT. Yang kita baca ini wahyu-wahyu yang telah turun sebelum ini dan yang sekarang kita ada Al-Quran, kalau dibaca ataupun diikut dekat-dekat, faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ini yang Allah ceritakan sehinggalah kepada ayat yang ke-41, ya, ataupun pada ayat 40, dan kemudian ayat 39. Ayat 40 bermula kisah Bani Israel, ya. Ini juga adalah sejarah, tapi kali ini sejarah satu umat yang telah pun diberikan huda, ya. Kalau Nabi Adam tu manusia pertama, kemudian Bani Israel ini adalah manusia ataupun umat pertama yang dikaitkan dengan huda ini, dan Allah membawakan daripada ayat 40 sehingga beberapa belas halaman di dalam Al-Quran ini kisah tentang mereka. Apakah isi daripada halaman ini? Allah kata bahawa pada ayat yang ke-42 itu, jangan mencampur adukkan perkara yang benar dan yang batil, ataupun menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui. Ini penting kerana bila menjadi khalifah ini, kita nak bawa kepada Allah, bukan bawa kepada diri kita. Bila kita sembunyi-sembunyikan, kita membawa pengikut kita kepada diri kita, dan itulah yang diperjuangkan oleh iblis. Dia nak follower dia ramai, Ustaz, ya. Follower dia kerana dia telah dilaknat oleh Allah SWT, dia ambil follower untuk ikut dia, bukan ikut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hal ini, antara solusi penting menguruskan kehidupan kita dalam kehidupan agar konsisten, Allah nyatakan pada ayat 45, iaitu mintalah tolong dengan sabar dan solat. Ini berat kecuali orang yang khusyuk. Dan khusyuk itu apa? Orang yang rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Halaman 8 hingga 9 ini menceritakan tentang bagaimana peristiwa Bani Israel, ya, diselamatkan daripada Firaun, contohnya pada ayat 49, dan peristiwa menyembelih Baqarah, ya, pada ayat yang kita akan baca nanti. Cuma apa yang berlaku pada ayat 55, kata Nabi Musa, lan nu'mina laka hatta, ya, pada ayat 55, dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Bani Israel cakap kepada Nabi Musa. Ini adalah cabaran seorang khalifah yang ingin membawa umatnya kepada takwa, ya, nak bawa pada hati yang hidup ini, pasal Bani Israel ini telah ditindas oleh Firaun. Bila dia dah ditindas, hati itu jadi sama ada sakit ataupun jadi kufur. Maka bila Nabi Musa datang itu membawa hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak penyakit-penyakit yang perlu diubatkan. Dan sejarah ini juga adalah sejarah kita, bahawa umat kita, Ustaz, ya, bila Quran ini telah lama ditinggalkan, sama ada tak dibaca ataupun tidak difahami, confirm sama ada dia jadi hati yang mati, tidak terkesan Al-Quran dibacakan, ataupun yang keduanya, hati sakit. Ayat tertentu dia ambil, ayat tertentu dia tak ambil. Wallah, kadang-kadang dah dapat ayat Al-Quran, bila tengok kepada, contohnya kalau kita tengok pada halaman yang ke-9 ini, ketika kami berfirman masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat pelbagai yang ada di sana sepuas-puasnya, dan masuklah pintu gerbang dengan bersujud, ya. Tetapi apakah yang dibuat oleh orang-orang yang Bani Israel ini? Mereka tukar, hittah itu tukar kepada perkataan lain. Dia mempermain-mainkan Nabi Musa. Mereka ni nak diselamatkan, tetapi mereka adalah orang yang pernah ada penyakit, dan penyakit belum sembuh. Hidayah itulah yang dibawakan oleh Nabi Musa, dan Nabi Musa kena bersabar sebagai seorang khalifah, membina umat khalifah lain, iaitu Bani Israel itu sendiri. Dan seterusnya, kalau kita tengok apakah yang diberikan kepada Nabi Musa, iaitu pada ayat yang ke-60, dipukul pada batu maka terpancar 12 mata air, Ustaz, ya. Ini juga adalah satu mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa, agar apa? Agar jangan buat kerosakan bila dah diberikan mukjizat.
dah Allah hadir ataupun memunculkan bukti, jangan buat kerosakan. Tapi cabarannya apa? Cabarannya masih lagi selepas itu bila ada pembunuhan berlaku, diminta untuk tentukan siapakah pembunuh tersebut. Ada isu ya. Malah ayat 61 ini bila mereka dah dapat macam-macam makanan, mereka masih lagi nak kembali pada mentaliti ditindas. Nak minta apa? Pada ayat 61 yang pertama, baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Mereka nak minta bawang putih, sayur, timun, padahal dah diberikan manna wa salwa, makanan hebat ya, tetapi minta yang masa ditindas di Mesir dahulu. Pasal apa? Masih lagi dia tidak boleh. Orang nak offer, tawar ke syurga, kata masih lagi nak makanan di dunia. Maka mari kita sambung lagi pada ayat yang halaman yang ke-10, macam mana pula ya kepada orang-orang yang Nasrani, orang yang Sabiin, apakah status mereka? Kita baca pada ayat 62. Silakan Ustaz. A'udzubillah minasyaitanir Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, ini adalah ayat berkaitan dengan orang-orang yang Yahudi, Nasrani dan juga Sabiin, iaitu orang-orang yang umat sebelum Nabi Muhammad yang mengetahui adanya Tuhan dan mempunyai adanya pengaruh bintang-bintang. Kalau mereka ini kembali beriman kepada Allah, hari akhirat dan juga beramal soleh. Sudah tentunya beriman pada Allah, hari akhirat dan beramal soleh ini, bila datangnya Rasul, maka perlu diikut Rasul yang beriman kepada Allah, hari akhir. Pasal orang Yahudi dahulu, orang-orang Bani Israel itu percaya pada Nabi Musa datang daripada Allah yang sama. Maka dalam 4 halaman daripada halaman 10, 11, 12, 13 ini menceritakan bahawa mereka ni tak nak ikut Rasul. Mereka tidak ingin ikut Rasul. Pasal apa? Ini Rasul datang bukan daripada geng mereka. Yang harapnya kita adalah individu yang menerima siapa sahaja yang datang memimpin kita kalau ianya berteraskan kepada wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berehat sebentar dan kita kembali semula dalam My Quran Time, baca faham aman insya-Allah. الشيطان الرجيم ولما جاءهم كتاب من عند الله
مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. صدق الله. Surah Al-Azim, kita bertemu kembali dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini untuk kita melihat kepada juz yang pertama sebagai permulaan kepada perjalanan kita menuju Ramadan, dan juga kita mengharapkan pada Ramadan kali ini, Ramadan yang kita khatam dan kita dapat selesaikan bacaan dan memahami serba sedikit daripada isi kandungan daripada Al-Quran. Pada ayat 89 hingga 90 sebentar tadi dinyatakan, dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran daripada Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang kafir. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya, maka Allah melaknat orang-orang yang ingkar. Apakah tadabbur daripada ayat ini? Kita ingin bersama dengan salah seorang daripada penonton kita, Siti Hajar, sebagai pegawai R&D di Yayasan Warisan Ummah Ikhlas, untuk berkongsi tadabbur pada kali ini. Silakan. Okey, silakan Hajar di talian. Okey. Bismillah. Ayat ini mengingatkan saya agar tidak mengingkari Al-Quran yang mengandungi kebenaran. Jika saya mengingkari Al-Quran, saya akan termasuk dalam kalangan orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya perlu yakin dan percaya dengan isi kandungan Al-Quran dan beramal dengannya. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Siti Hajar sebagai pegawai R&D di Yayasan Warisan Ummah Ikhlas yang berkongsi sebentar tadi bagaimana kandungan bagi halaman 14 ini, tuan-tuan sekalian, berkaitan dengan bila mereka di kalangan orang Bani Israel, mereka ini menanti-nanti kepada solusi daripada Allah, tetapi bila hadir Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu kufur, ya. Kerana apa? Kerana datang daripada kumpulan yang berbeza, maka laknat Allah diberikan kepada mereka kerana mereka kufur daripada apa yang mereka harap-harapkan selama ini. Selama ini mengharapkan kemenangan, mengharapkan formula daripada Allah, tapi bila Allah beri melalui seorang insan rasul yang bukan daripada kalangan mereka, mereka mempunyai diskriminasi ataupun bias dalam kehidupan mereka. Kita nak lihat juga pada ayat 90, sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan oleh Allah kerana dengki bahawa Allah menurunkan kurniaannya kepada siapa yang dikehendaki, sehingga akhir ayat ini. Mari sama-sama kita dengar tadabbur mesej daripada ayat 90 bersama dengan Nurul Akmal, pegawai R&D di Yayasan Warisan Ummah Ikhlas. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini mengingatkan saya supaya jangan berdengki dengan nikmat kurniaan yang Allah kurniakan pada hamba-Nya. Kerana bila mana hadirnya perasaan ini, ia akan mendatangkan lebih banyak kejahatan yang akan memusnahkan diri dan juga mendatangkan murka Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, sentiasalah bersyukur dengan segala nikmat yang Allah kurniakan pada kita. Mohonlah doa supaya perasaan ini dihindarkan daripada kita. Allahu a'lam.
Terima kasih diucapkan pada Cik Nurul Akmal, R&D di Yayasan Warisan Umat Ikhlas, ya, berkongsi tentang apakah yang berlaku tentang sesuatu umat itu dimurkai dan juga diazab dengan kehinaan oleh Allah Subhanahu taala kerana ada perasaan baghyan, ya, bugha dalam dirinya, iaitu dia tak puas hati kalau orang lain dapat lebih. Dia ada rasa dengki. Apatah lagi kalau dengki itu pada sesuatu yang bersifat hidayah kebaikan daripada Allah kepada hamba-hamba yang disayanginya. Maka ini adalah antara babak-babak dalam surah Al-Baqarah ini menjelaskan bagaimana kehancuran Bani Israel, tetapi ada kumpulan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dibawakan pada ayat yang ke-91 itu berkaitan dengan berimanlah kepada apa yang diturunkan, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, tetapi apabila mereka dapat rasul, mereka membunuh rasul-rasul yang hadir kepada mereka. Dan ini yang disampaikan pada ayat 92 dan 93, dan seterusnya pada halaman 15 itu Allah mengingatkan tentang, katakanlah wahai Muhammad kepada orang Yahudi, sekiranya syurga negeri akhirat itu di sisi Allah hanya istimewa buat mereka, kamu semata-mata tanpa orang lain, maka cubalah kamu memohon kematian. Apa maksudnya? Kerana mereka ini bias, mereka ini bersifat resis, bersifat perkauman ataupun diskriminasi, memilih-milih, maka kesannya mereka kata, oh kami yang masuk syurga, orang lain tak masuk syurga, kami ni adalah the chosen one. Jadi apakah yang dicabar oleh Allah SWT? Fatamannaul maut, berangan-anganlah, okey, cuba mati, kan? Pasal kalau katakan dah memang confirm masuk, kalau betul lah in kuntum shadiqin, betul masuk syurga, sila mati, ya, terus masuk syurga. Tetapi mereka tidak mati, kata Allah tidak mahu mati pada ayat 95, walai yatamannauhu abada, ya, mereka tidak akan mahu mati bima qaddamat aidihim, kerana apa perkara keburukan yang mereka telah buat, dan Allah amat tahu kepada orang-orang yang zalim. Jadi ini adalah antara perkara yang ditekankan pada halaman 15, 16 bercakap tentang sihir, dan pada ayat halaman 17 ini Allah menyatakan tentang, kalau kita lihat kepada ayat 107, tidakkah kamu tahu bahawa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi dan tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bawakan ayat ini kerana ada yang mempersoalkan mansuh sesuatu ayat. Ya, dia kata Tuhan ni bertukar-tukar pula, kan? Tetapi sebenarnya Allah menunjukkan rahmatnya dengan memberikan sesuatu yang bertahap-tahap, ya. Dan bila melihat pada ayat 107 ini, maksudnya yang berkuasa ni siapa sebenarnya, ya? Ini semua adalah milik Allah. Allah nak buat apa, Allah punya pasal. Kan? Ini Allah jelaskan agar kalau ada orang dia seperti seorang pekerja, dia mempersoalkan mengapa bos bagi saya kerja ini, mengapa tukar pula planning dan sebagainya, ya. Pasal kalau katakan dia adalah pemimpin, ya, dia mempunyai authority. Dalam masa yang sama ialah si pemimpin itu masih lagi menunjukkan kasih sayang. Jadi jangan sampai yang orang bawahnya mempersoalkan tanpa memberikan membuat kerja yang sepatutnya dilaksanakan. Kita ingin teruskan pada halaman ke-18, iaitu bercakap tentang orang Yahudi kata pada orang Nasrani, orang Kristian, dan orang Kristian cakap apa pada orang Yahudi, ya. Apa isinya? Kita baca ayat 113 pada halaman yang ke-18 bersama Ustaz Tirmizi. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة
فيما كانوا فيه يختلفون. صدق الله. Dan orang Yahudi berkata orang Nasrani itu tidak memiliki sesuatu pegangan, dan orang Nasrani juga berkata bahawa orang Yahudi itu orang Yahudi tidak memiliki sesuatu pegangan. Padahal mereka membaca kitab. Demikian pula orang yang tidak berilmu berkata seperti apa yang mereka ucapkan itu, maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. Jadi sebenarnya orang Yahudi cakap orang Nasrani cakap pada orang Yahudi. Sebenarnya kadzalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim. Sebenarnya perkara-perkara ini adalah tanda bahawa mereka tidak ada apa-apa sebenarnya. Fallahu yahkumu bainahum, yang tahu sebenar-benarnya adalah Allah, dan apa yang dipertelingkahkan itu nantinya akhirnya akan diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ideanya apa? Ideanya ialah sebenarnya sudah ada panduan dalam kitab, kitab-kitab terdahulu, dan sudah tentu di dalam Al-Quran ini, di mana sudah jelas siapakah orang yang sebenar-benarnya ada sesuatu, ada syai', iaitu apabila seseorang itu betul-betul mengikut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya sekadar berimajinasi, bayang-bayang saja kan bahawa saya ni akan masuk syurga kalau saya ni beragama Yahudi ataupun Nasrani. Dan perkara ini juga yang kita tidak mahu berlaku dalam agama Islam. Kita lahir dalam Islam tetapi kita kata bahawa insya-Allah nanti saya masuk syurga, tak solat, saya tak baca Quran, saya tak amalkan pun confirm masuk syurga. Kalau begitu ia seperti tidak adil ustaz bila dia jadi begitu. Lahir je terus masuk syurga kalau orang tu buat bunuh orang, buat rosak apa sebagainya, dia tak kisah pasal saya adalah the chosen one. Ini adalah mentaliti yang pernah berlaku kepada Bani Israel. Maka Allah menyatakan pada ayat yang ke-114, siapa yang menzalimi daripada mereka yang menghalang daripada masjid Allah itu untuk mengingat padanya. Mari kita baca sekali lagi ayat 114, ayat 115 untuk kita sama-sama tuan-tuan sekalian, nanti bila sampai pada waktu solat nanti dah tahu dah bacaan yang tepat, dan mari sama kita ikut Ustaz Tirmizi ayat 114 115. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah dua ayat daripada halaman ke-18, iaitu Allah menyatakan siapakah yang lebih zalim daripada mereka yang melarang daripada Masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya. Inilah yang berlaku kepada Bani Israel ataupun orang Yahudi yang menghalang orang-orang Islam daripada berbuat perkara kebaikan sebentar tadi.
mereka itu tidak layak memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat penghinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang berat. Kerana permusuhan yang berlaku ya kepada orang Islam, kepada orang beriman, maka mereka orang-orang yang diberikan kitab sebelum ini tetapi dia tidak menerima rasul yang terkini, maka mereka menghalang antara satu sama lain ya. Dan Allah menyatakan sebenarnya timur dan barat ini adalah milik Allah, di mana sahaja kamu menghadaplah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Maha Luas, Maha mengetahui. Ini sebagai panduan kepada kita bahawa sebenarnya Allah tetap satu ya, Allah tetap satu. Dan kalau ada berkaitan dengan peristiwa perubahan kiblat ya, bila Nabi di Mekah itu menghadap ke Masjidil Haram, kemudian bila sampai ke Madinah awalnya itu kepada Masjidil Aqsa, di situ ada perasaan yang tidak kena ya pada Nabi ini, merasakan bahawa identiti ini tak sama. Orang yang beriman dengan orang-orang ahli kitab ini menghadap perkara yang sama tapi perangai lain-lain. Jadi Nabi memohon, dan ini adalah antara babak-babak menuju kepada bab 2 nanti ataupun juzuk kedua, di mana Nabi diingatkan tentang perubahan kiblat. Dan kita menyambung pada ayat 19 sampai halaman ke-19. Allah bercerita tentang Yahudi Bani Israel ini berhalaman-halaman ya, pelbagai muka surat, dan dihujungkan pada ayat yang ke-122. Allah mengingatkan sekali lagi, wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang kami telah berikan kepadamu, dan kami telah faddaltukum alal alamin, kami telah memuliakan kamu di atas alam ini. Tetapi syaratnya apa? Apakah yang menjadi mereka itu diberi kurniaan? Kurniaan bukan tanda kemuliaan. Itu kita kena ingat juga. Kurniaan kerana dapat rasul, kurniaan kerana dapat kitab, tetapi mereka akan jadi mulia kalau ikut rasul dan juga kitab tersebut ya. Dan bila mereka dapat Quran dan dapat Nabi Muhammad, mereka akan tetap mulia bila ikut pada Nabi Muhammad. Tetapi rupa-rupanya mereka tidak mengikut sebahagiannya. Maka pada waktu itu Allah menyatakan pada ayat 1, 2, 3, dan takutlah kamu pada hari ketika tidak ada seorang yang dapat menggantikan orang lain, tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna, dan mereka tidak akan ditolong. Kerana Nabi Musa tak dapat tolong ya. Ataupun kalau nak cakap saya ni Bani Israel, ada syafaat daripada mak saya ataupun ayah saya, no way ya. Yang dapat memberi syafaat ialah Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga apabila beriman kepada kebenaran, itulah yang menjadi pelindung pada ayat 123 ini. Sepanjang itu daripada ayat 45 sebentar tadi ataupun ayat 40 hingga 123 cerita tentang umat yang degil ya, yang ada penyakit yang telah yang tetap juga diusahakan perjuangan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian dibawakan satu lagi kisah pada ayat 124, kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah lambang kepada seorang yang diuji dan diuji dan diuji. Apakah yang berlaku pada beliau? Allah menyatakan fa'atammahunna, iaitu beliau berjaya menyempurnakan segala ujian tersebut pada ayat 124. Kita baca bersama dengan Ustaz Tirmizi sebagai penghujung kita ya bagi juz yang pertama ini. Nabi Ibrahim diangkat sebagai tokoh pemimpin yang menghadapi ujian tetapi berjaya dengan panduan daripada Allah SWT. Silakan Ustaz. Baik. Alhamdulillah. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ الظالمين
Surah Al-Azim ini memulakan kisah Nabi Ibrahim apabila Nabi Ibrahim ini berdoa, ya Allah jadikanlah untuk manusia ini ataupun sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Nabi Ibrahim berkata, daripada anak cucuku, Allah berfirman, janjiku tidak berlaku bagi orang yang zalim. Apakah contoh pemimpin yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim? Berdoa untuknya, berdoa untuk cucu-cucit generasi seterusnya, tetapi pemimpin daripada Nabi Ibrahim ini adalah apabila ia tidak zalim, dan bersambung kisah Nabi Ibrahim ini sebagai contoh teladan kepada kita pada halaman 20, dan pada halaman 21 itu diingatkan kepada kita pada ayat 138, sibghatallah, celupan Allah. Siapakah celupan yang lebih baik daripada celupan Allah? Wa nahnu lahu abidun. Kita menjadi hamba yang dicelup dengan al-Quran sehingga kan luar dalam kita adalah celupan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah penghujung daripada juz yang pertama. Kita doa pada Allah, kita faham Quran menjadi panduan kepada pemimpin yang menyelusuri mengikut kepada pemimpin hebat Nabi Ibrahim dan Nabi Musa yang berhadapan dengan pelbagai cabaran terus kental membawa hidayah dalam hidup kita. Kita berdoa bersama Ustaz Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ballighna Ramadan wa barik lana fih. Allahumma ballighna Ramadan wa barik lana fih. Ya Allah, Tuhan kami, pertemukanlah kami di bulan Ramadan yang akan tiba beberapa hari lagi, ya Allah. Ya Allah, kau panjangkanlah umur kami, ya Allah. Ya Allah, kau berkatilah kami di bulan Ramadan nanti, ya Allah. Ya Allah, kau bersihkanlah hati kami, ya Allah, sebelum kami masuk melangkah kepada bulan suci Ramadan, ya Allah. Ya Allah, kau sucikanlah hati-hati kami daripada sifat dengki, ya Allah. Ya Allah, kau jadikanlah kami sifat yang pemaaf, ya Allah. Ya Allah, kau bersihkanlah diri kami sebelum kami melangkah memasuki bulan suci Ramadan, ya Allah. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Ramadan nanti, ya Allah. Ya Allah, berjayakanlah kami, ya Allah, di bulan Ramadan nanti, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami, ya Allah. Sungguh kami insan yang lemah, ya Allah. Kami berhajat, bergantung harap hanya kepadamu, ya Allah. Ya Allah, pertemukanlah kami di bulan Ramadan nanti, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kami untuk kami salat, untuk kami qiyam, untuk kami bertilawah Al-Quran, untuk kami bertadabbur, untuk kami berinfak di bulan Ramadan, ya Allah. Jadikanlah Ramadan ini Ramadan yang terbaik yang pernah kami lalui, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Senaraikanlah kami, ya Allah, di kalangan hamba-hamba-Mu yang berjaya dimerdekakan daripada api neraka-Mu, ya Allah. Terimalah doa kami, ya Allah. Hajat-hajat kami, ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengkabulkan diri kita, keluarga kita bersama dengan Al-Quran yang kita faham sedikit pada juz yang pertama ini, Ustaz, ya. Jadi dijemput pada tuan-tuan nanti ada helaian, ya, catatan khatam Quranku ini. Lebih kurang beginilah, ya. Nanti tuan-tuan boleh muat turun di Facebook TV Al-Hijrah dan juga di Sahabah Al-Quran, Quran Time, ya, untuk sama-sama mencatat balik, ya, mana tahu tertinggal pula bacaan dan juga apa nota-nota penting. Harapnya juga nanti boleh muat turun ringkasan daripada juz yang akan kita baca pada bulan ini sehingga khatam nanti, insya-Allah. Kita doakan tuan-tuan juga dapat bersama dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform tuan-tuan boleh menyumbang, dan terus kita ingin bahawa Quran yang disebarkan ke seluruh negara ini dimanfaatkan, kita khatam paling kurang sekali dan kita faham isi kandungannya. Ini kempen yang kita ingin gerakkan kepada seluruh dunia, ke seluruh negara kita. Kita bertemu lagi My Quran Time pada jam 5, kita ada My Hadis Time, ya. Kita ada pada jam 10 dan pukul 6 pagi, Ustaz, ya. Jangan terkeliru, kita tambah sikit dengan My Hadis Time, dan insya-Allah kita harapkan kita bertemu pada juz yang kedua dibawakan oleh Mufas untuk sama-sama kita khatam Quran dengan kefahaman pada bulan ini, insya-Allah.
My Quran Time itu tadi dibawakan khas kepada anda oleh Mufas.